Test, test. Okey, boleh mula ke? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya nak cuba dulu suara saya ni adakah clear? Kalau siapa sedang menonton boleh bagi komen, boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana berada bersama dengan saya pada dalam sesi pagi ini. Saya Akbar Shah Ramdan bin Abdul Rahman, mewakili Center for Alternative Policies and Economics, salah satu organisasi yang berada dalam Maksa, di mana fokus kami adalah kajian dan advokasi ekonomi untuk masyarakat Malaysia. Jadi pertama sekali kita ucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang untuk terus hidup dan bernafas pada hari ini dalam suasana yang mungkin agak suram dengan wabak dan pandemik COVID-19 ini. Kedua, kita mohon kepada Allah SWT untuk terus melindungi kita bersama-sama untuk mengharungi suasana pandemik ini dan supaya kita berjaya bersama-sama menangani wabak COVID-19 ini. Ketiga, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para frontliners, sama ada pegawai-pegawai kesihatan, doktor, nurse ataupun pegawai tentera dan juga polis dan juga badan-badan kerajaan yang lain dan juga NGO yang sama-sama membantu untuk berusaha untuk membantu semua yang memerlukan dan sama-sama memastikan bahawa kita dapat menangani wabak COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini tajuk yang kita akan kupas adalah cabaran dan peluang ekonomi COVID-19. Jadi sebelum kita kupas dengan lebih lanjut tentang apakah cabaran dan peluang yang kita ada, adalah lebih baik untuk saya terangkan sedikit apakah itu COVID-19 dan apakah sebenarnya yang sedang berlaku kepada kita pada hari ini. Jadi kita tahu bahawa COVID-19 adalah sejenis coronavirus dan merupakan salah satu virus dalam pelbagai jenis virus yang wujud. Ya. Dan coronavirus ni adalah COVID-19 ni adalah antara coronavirus yang baru ditemui. Banyak lagi perkara yang kita tidak tahu tentang COVID-19 ini kerana kita masih belum pun ada satu ubat ataupun vaksin ataupun cure yang dapat mengatasi penyakit ini. Jadi itu menjadi satu isu yang besar. Tapi antara ciri-ciri penting yang kita perlu faham dengan COVID-19 ini adalah pertama, ia adalah sangat mudah untuk berjangkit, highly contagious. Ya. Dia sangat mudah untuk berjangkit daripada seorang
pesakit kepada pesakit yang lain. Dan kedua, yang menjadi isu besar kepada COVID-19 ini adalah ia lambat menunjukkan simptom. Ya. Pertama, ada kemungkinan untuk tidak menunjukkan simptom. Kedua, sekiranya menunjukkan simptom, dia kemungkinan lambat untuk menunjukkan simptom, bermula daripada hari ke-5 mendapat jangkitan sehingga ke 14 hari mendapat jangkitan. Jadi apabila kita memahami keadaan virus ini, COVID-19 ini, maka kita tahu dia memberi satu masalah yang besar. Masalah yang besar kerana dia mudah berjangkit dan dia lambat menunjukkan sistem. Jadi dia akan memberi kesan yang besar dan sudah pun kita dapat lihat memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat awam. Sekiranya ia tidak dibendung, maka kadar jangkitan akan mencanak naik dan akan memberi kesan yang sangat besar kepada semua. Jadi pertama akan memberi kesan kepada masyarakat awam. Suasana akan menjadi panik, tidak tenteram, dan seterusnya akan berlanjutan dan kemungkinan akan berlaku keganasan dan sebagainya. Kedua, dia memberi satu kesan, tekanan yang sangat besar kepada pengurusan sistem kesihatan awam. Ya? Kerana pihak sistem kesihatan perlu merawat semua pesakit yang dijangkiti dan sekiranya bilangan pesakit bertambah dengan sangat-sangat tinggi dalam masa yang sangat-sangat cepat, maka akan berikan tekanan yang sangat besar kepada sistem kesihatan awam. Ketiga, kita lihat bahawa ia memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi kerana aktiviti perniagaan tidak dapat berlaku secara normal, ya. Dan dia akan memberi kesan, menyebabkan aktiviti ekonomi kita terbantut. Dan akhir sekali sebenarnya dia akan memberikan kesan yang sangat besar kepada pihak kerajaan kerana dengan pertama untuk pihak kerajaan untuk mengawal situasi yang berlaku, kedua memberi tekanan kepada pihak kerajaan untuk menguruskan sistem kesihatan awam, dan ketiga adalah untuk membantu sektor swasta ataupun aktiviti ekonomi supaya memberikan supaya ia tidak memberikan impak yang buruk, terlalu buruk kepada masyarakat secara umumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita kupas apakah cabaran dan apakah peluang yang ada dalam situasi COVID-19 ini, kita juga perlu faham dalam suasana pandemik, dalam suasana berlaku wabak ini, maka apakah sebenarnya strategi yang ada yang kerajaan kita, terutamanya kerajaan negara kita Malaysia boleh lakukan, dan apakah yang sebenarnya mereka sudah pun lakukan. Jadi strategi ada dua, pertama prevention, kedua adalah treatment. So untuk prevention, seperti kita tahu, apa yang boleh dilakukan adalah memastikan tidak berlakunya rangkaian ataupun penularan wabak dengan secara berleluasa. Dan kita tahu ada beberapa strategi yang dilakukan. Antaranya ada negara yang melakukan ujian ataupun testing secara menyeluruh kepada seluruh rakyat mereka. Dan ini boleh berlaku sekiranya mereka mempunyai resources, mereka mempunyai resources yang cukup untuk melakukan ujian secara besar, mass testing. Namun kita tahu di Malaysia kita mempunyai sedikit kekangan. Pertama, kekangan dari segi peralatan untuk ujian. Kedua juga dari segi infrastruktur untuk melakukan ujian. Jadi kita tidak mempunyai banyak pilihan di Malaysia. Jadi tidak mahu tidak, apa yang boleh dilakukan, kita boleh mengawal pergerakan dan interaksi sosial. Dan disebabkan itulah kita terpaksa melakukan PKP, ataupun MCO untuk memastikan kita dapat mengawal pergerakan dan interaksi sosial. Antara strategi lain yang dilakukan oleh negara lain, contohnya di Sweden, apa yang mereka lakukan adalah melakukan herd immunization. Ini secara teorinya, mereka sekiranya seseorang telah dijangkiti, maka mereka sudah pun mempunyai imunisasi. Dan sekiranya
lebih ramai yang dijangkiti dan mendapat imunisasi dalam masyarakat, maka ia akan mewujudkan imunisasi kelompok, herd immunization. Tetapi permasalahan yang terdapat, yang kita dapati daripada strategi ini adalah sebenarnya kita masih belum memahami COVID-19. Apa yang kita lebih risau adalah sekiranya ada kemungkinan atau kebarangkalian untuk kita mendapat jangkitan semula selepas kita dijangkiti. Maka strategi untuk melakukan herd immunity ini sebenarnya tidak mungkin akan berjaya sekiranya boleh berlaku jangkitan semula. Dan especially terutamanya kita tahu akan menjadi lebih masalah sekiranya kita lihat virus ini mutate, dia akan berinteraksi, akan berubah untuk memastikan survival dan akan menyebabkan kita masih tidak dapat mencari cure ataupun cara sebenar untuk mengatasi virus ini. Jadi yang strategi pertama prevention. Jadi apa yang berlaku tidak mahu tidak, prevention, apa yang kita lakukan adalah MCO, PKP. Yang kedua adalah segi treatment. Untuk memastikan treatment dapat dilakukan dengan baik, maka kita perlu memastikan kadar mereka yang dijangkiti dan kadar rawatan kadar keberjayaan kita untuk memberikan rawatan, memastikan mereka yang dijangkiti sihat semula berlaku dengan lebih cepat berbanding mereka yang dijangkiti. Ya, ini adalah selari dengan strategi PKP tadi. Maka tidak mahu tidak segala persediaan untuk sistem kesihatan awam, sama ada dari segi manusia, tenaga kerja manusia, dari segi infrastruktur, dari segi equipment, dari segi proses, perlulah mantap dan memastikan kita dapat menguruskan pesakit, menyembuhkan penyakit lebih cepat daripada mereka yang dijangkiti. Dan Alhamdulillah kita dapat lihat itu yang sedang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan kita nampak ada cahaya di hujung jalan. Kita dapat lihat bahawa adanya berlakunya pengurangan dari segi jangkitan dan juga berlakunya pesakit dan dijangkiti juga sembuh lebih ramai, cepat dapat dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi kita lihat sebenarnya kesan untuk kita faham cabaran dan juga peluang. Situasi ini, pertama kita perlu faham kita sudah pun mengadakan PKP. Jadi kesannya kepada ekonomi adalah seperti kita tahu sebelum berlaku PKP kita melakukan aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan seperti biasa, berlaku dengan pesat, dengan aktif. Tetapi dengan PKP secara tiba-tiba segala aktiviti yang pesat ini boom, mati, ya. Tidak berlaku sebarang aktiviti perniagaan. Dan ini memberikan kesan yang sangat besar kepada ramai pihak. Jadi untuk kita memahami apakah yang cabaran yang dihadapi, okay, saya akan cuba kupas melalui beberapa pembahagian. Pertama, kesan kepada syarikat atau perniagaan. Kedua, kesan kepada pihak kepada individu, dan ketiga kepada pihak kerajaan. Baik, pertama untuk kita faham apakah cabaran yang dihadapi. Untuk kita faham cabaran ini juga kita perlu faham sebenarnya apakah cabaran semasa dan selepas berlaku PKP ini ataupun selepas wabak ini. Dan sebenarnya untuk kita faham kesan jangka masa lebih panjang daripada PKP ataupun wabak ini, sebenarnya kita perlu faham apakah tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan berdasarkan situasi semasa, kapasiti semasa yang ada, yang dimiliki oleh kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Jadi kita lihat sebenarnya pengakhiran kepada wabak ini hanya boleh berlaku sekiranya pertama kita mempunyai cure, kita mempunyai vaksin, ya, untuk mengubati pesakit yang dijangkiti COVID-19. Namun kita lihat permasalahan kepada penemuan vaksin ini adalah, atau penghasilan vaksin ini adalah ia mengambil masa yang panjang, ya, kerana ia adalah satu virus yang baru sahaja ditemui, maka ia mengambil masa yang panjang untuk para pengkaji, ya, untuk membuat kajian dan membuat ujian untuk menghasilkan vaksin terhadap COVID-19 ini.
Dan kita tahu sekurang-kurangnya mengambil masa 1,5 tahun, itu pun sekiranya berjaya. Jadi kita lihat, pertama vaksin agak mustahil. Jadi yang kedua, apa yang boleh berlaku ya untuk kita mengawal penularan wabak ini dalam jangka masa yang lebih panjang adalah untuk kita melakukan mass testing. Tidak mahu, tidak boleh tidak ya. Kita perlu melakukan mass testing. Ini untuk jangka masa yang panjang untuk memastikan kita memang betul-betul dapat mengawal ya penularan wabak COVID-19 ini. Dan tidak mahu tidak, untuk melakukan mass testing ini perlukan resources yang lebih besar. Ya, kita perlukan infrastruktur, kita perlukan equipment, kita perlukan resources, tenaga kerja manusia yang lebih besar. Dan ini adalah cabaran buat pihak kerajaan ya untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan saya rasa untuk strategi kedua untuk menangani COVID-19 ini dengan lebih dalam jangka masa panjang juga agak mencabar kerana memerlukan resources yang lebih banyak. Ya. Jadi strategi ketiga yang boleh dilakukan untuk jangka masa panjang adalah untuk melanjutkan. Pertama, untuk melanjutkan lagi PKP dan juga untuk membuka atau mengangkat restriction atau pergerakan ini secara berperingkat ya, dan juga memberi ruang kepada aktiviti ekonomi untuk berlangsung, ya betul. Kerana tidak mahu tidak, kerajaan perlu memastikan berlakunya kelangsungan aktiviti ekonomi. Sekiranya tidak berlaku, maka kerajaan akan menampung kos yang lebih banyak untuk membantu lebih ramai pihak. Ya. Jadi aktiviti ekonomi mesti juga berlaku. Pada masa sama, kerajaan juga perlu memastikan penularan wabak ini dapat dikawal. Jadi apa yang akan berlaku, saya rasa adalah strategi ketiga. Berdasarkan kapasiti yang kita ada, kerajaan akan membenarkan aktiviti ekonomi berlaku, tetapi dengan pengawalan yang ketat. Ya. Bermakna perjumpaan mass gathering, perjumpaan beramai-ramai masih lagi diharamkan, tidak dibenarkan. Pengurusan operasi syarikat atau perniagaan perlu dilakukan dengan SOP yang lebih ketat. Dan juga saya rasa apa yang akan menjadi normal selepas ini adalah aktiviti perniagaan, aktiviti harian akan berubah. Kita akan lebih banyak membuat kerja work from home, lebih banyak kemungkinan memberi ruang untuk para pekerja untuk berada di rumah, ya. Sebenarnya untuk menghalang interaksi sosial ini, dan kemungkinan perjumpaan beramai-ramai, mesyuarat dan sebagainya tidak akan menjadi satu yang normal lagi. Hanya akan dibuat sekiranya diperlukan, dan sebenarnya akan berubah. Dan kita akan lihat benda ini berubah dalam segala aspek, termasuk dalam pendidikan, mungkin juga dari segi kesihatan, mungkin dan juga aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain. Baik, jadi kita lihat, apabila kita faham sekiranya ini adalah kemungkinan besar yang berlaku dalam situasi yang akan berlaku selepas berakhirnya PKP dan juga masih lagi dalam pengurusan wabak ini, ya, maka kita perlu faham apakah tindakan yang akan dilakukan ataupun sudah pun dilakukan oleh pihak-pihak perniagaan. Pertama, dalam situasi PKP fasa pertama, kedua ini, kesan terbesar pertama yang berlaku adalah kepada peniaga-peniaga kecil. Peniaga kecil, kesan kepada mereka kerana kelangsungan kehidupan mereka dan kelangsungan perniagaan mereka adalah bergantung kepada cash flow. Dan cash flow ini adalah bergantung kepada kutipan perniagaan harian mereka. Contoh, mereka menjual, kalau perniagaan mikro, mereka menjual kuih muih, menjual membuat catering kecil-kecilan, menjual nasi lemak, ataupun membuat kerja-kerja pembaikan untuk bangunan, untuk rumah. Mereka bergantung kepada cash flow harian ini, dan cash flow itu selalu menjadi pusingan modal untuk mereka melangsungkan perniagaan mereka. Jadi apabila berlaku PKP dengan tiadanya aktiviti ekonomi kepada golongan ini, maka secara terus tiada pendapatan, tiada perniagaan, tiada pendapatan. Dan inilah adalah kumpulan yang terkesan, mempunyai risiko yang tinggi, yang vulnerable. Dan disebabkan itu
apa yang bagus, kita lihat kerajaan telah pun mengambil tindakan ya untuk membantu golongan sebegini, seperti ini. Itu adalah untuk golongan peniaga yang kecil ya. Golongan perniagaan PKS ya, yang kecil-kecilan dan sederhana. Apa yang menjadi cabaran adalah sekiranya mereka tidak mempunyai reserve yang cukup ya. Pertama, kita tahu apabila tiadanya perniagaan, tiada pendapatan, untuk mendapat keuntungan sudah pasti bukan menjadi objektif. Sekarang yang menjadi objektif adalah kelangsungan perniagaan ya. Kelangsungan untuk entiti tersebut terus hidup. Jadi tidak mahu tidak mereka perlu mempunyai reserve ataupun sekurang-kurangnya ataupun cash ya, yang cukup untuk melangsungkan perniagaan mereka, untuk membayar sewa, untuk membayar pekerja-pekerja mereka. Dan sekiranya mereka tidak mempunyai reserve yang cukup, sudah tentu tidak mahu tidak mereka perlu mengurangkan kos. Ini sama juga berlaku kepada syarikat yang besar ya. Syarikat yang besar mereka mungkin mempunyai reserve yang lebih besar, mungkin sekurang-kurangnya dapat melangsungkan operasi mereka selama setahun. Tetapi ya, mereka juga akan tidak mahu tidak perlu mengurangkan kos. Dan kita tahu bagi mengurangkan kos apa yang berlaku, pertama mereka akan mengurangkan pembayaran kebergantungan kepada vendor-vendor yang lain, dan ini juga akan memberikan akan menjejaskan pendapatan kepada perniagaan-perniagaan yang lain. Dan kedua yang lebih teruk, kita lihat bahawa akan berlaku ya, pembuangan pekerja, dan itu memang tidak dapat dielakkan. Sekiranya mereka memang tidak mampu lagi untuk membayar pekerja mereka, maka mereka tidak mereka terpaksa untuk membuang pekerja mereka. Ini lebih berisiko ataupun kemungkinan kebarangkalian berlaku lebih besar kepada syarikat-syarikat SME, syarikat PKS berbanding syarikat besar. Tetapi syarikat besar, risiko yang besar adalah mereka sebenarnya menggaji lebih ramai pekerja, dan sekiranya berlaku pengurangan pekerja, maka akan berlaku lambakan pekerja yang diberhentikan. Dan menurut MIER, Malaysia Institute of Economic Research, mereka menganggarkan worst case senario apa yang berlaku adalah sebanyak 2 juta rakyat Malaysia akan menganggur, dan kebanyakan mereka ini adalah daripada golongan pekerja bukan profesional. Jadi ini kita dapat lihat ya, itu adalah kesan ya, jangka masa panjang daripada wabak ini. Jadi apabila kita faham kesan kepada syarikat, kita dapat lihat apakah kesannya kepada individu ya. Untuk kita faham kesan kepada individu, kita cuba fahami segmen-segmen berdasarkan pendapatan ya. Untuk golongan T20, T20 ya, yang mempunyai pendapatan yang tinggi ya. Sekiranya mereka pertama kita perlu faham dua golongan yang mendapat yang makan gaji, yang bekerja. Yang kedua adalah mereka yang berniaga, pemilik perniagaan dan sebagainya. Untuk mereka yang makan gaji, risiko kepada mereka adalah sekiranya mereka hilang pekerjaan ataupun dikurangkan gaji mereka, ya, akan berlaku kurangnya pendapatan. Dan risiko ataupun kesan kepada mereka yang memiliki perniagaan seperti yang katakan tadi adalah mereka terpaksa mengurangkan kos dan sebagainya. Dan kita lihat untuk golongan T20, apa yang berlaku? Sebenarnya mereka mungkin tidak terkesan dari segi risiko kelangsungan kehidupan ataupun survival, ya. Tetapi apa yang berlaku, mereka akan mengalihkan aset mereka kepada aset yang lebih selamat, ya. Untuk golongan T20, kebiasaannya mereka memiliki aset yang pelbagai, ya. Pemilikan syarikat, ya, pemilikan perniagaan, sama ada tersenarai ataupun tidak, listed ataupun tidak, dan kemudian dalam dana-dana tertentu, pemilikan dalam perniagaan-perniagaan tertentu, pemilikan dalam hartanah dan sebagainya. Jadi dalam situasi krisis sebegini, ya, mereka akan mengalihkan aset mereka kepada aset yang lebih selamat, terutamanya
dalam cash, meletakkan duit mereka di bank, dan mengurangkan pegangan dalam mungkin aktiviti-aktiviti perniagaan yang tidak mendatangkan hasil kepada mereka. Tetapi tidak memberikan kesan langsung terhadap survival mereka. Ya, kita perlu faham dalam situasi krisis sebegini semua akan terkesan, ya. Okey. Kepada golongan M40, middle 40, ya, mereka yang kebanyakannya makan gaji akan terkesan sekiranya mereka dikurangkan gaji dan mereka dibuang pekerjaan, ya. Dan untuk B40 sebenarnya yang paling ketara, ya, kemungkinan besar mereka akan kehilangan pekerjaan, ya, sebab mereka bukan mereka tidak kemungkinan, ya, mungkin menjadi aset yang besar kepada perniagaan atau syarikat tertentu, dan mereka kemungkinan besar juga akan dilepaskan oleh perniagaan-perniagaan. Dan sekiranya mereka berniaga sendiri, mereka tidak lagi mempunyai sumber pendapatan. Ya, jadi ini adalah the most vulnerable group in the society yang kerajaan perlu bantu. Dan alhamdulillah kita lihat ada bantuan jangka masa pendek yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun kita perlu lihat apakah jangka masa kesan kepada jangka masa panjang, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Baik, jadi kita dah faham, ya, sebenarnya cabaran. Ya, cabaran, ya, sebenarnya memang memberikan kesan yang besar kepada semua pihak, ya, tidak kira individu, syarikat. Dan kesan kepada kerajaan kita perlu faham disebabkan ia adalah satu krisis, ya. Maka kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk membantu. Dan tidak mahu tidak, kerajaan perlu membantu semua pihak, individu dan juga syarikat. Ya, tetapi perlu pada kadar yang tertentulah. Ya. Sebab kita perlu faham dalam perniagaan juga sepatutnya ada risiko. Jadi kita ada moral high ground di situ, di mana kerajaan perlu membantu untuk survival mereka, tetapi bukan perlu membantu mereka untuk mendapat keuntungan. Ini pada pendapat saya, ya. Tapi dalam situasi krisis begini kita tahu keuntungan bukanlah sesuatu yang boleh diharapkan, tetapi lebih kepada survival. Jadi kepada semua yang terkesan dan survivability adalah satu isu yang besar, maka semua pihak tersebut perlu dibantu. Jadi kita lihat, ya, kesan kepada kerajaan pertama untuk menguruskan sistem kesihatan awam. Itu adalah tekanan terbesar untuk pihak kerajaan, ya, dan mereka memerlukan kewangan, ya, untuk memberikan lebih banyak infrastruktur, lebih banyak equipment, lebih banyak resources, dan ini memberikan kesan yang besar kepada pihak kerajaan. Kedua, kita lihat disebabkan situasi yang kita katakan kegawatan ekonomi inilah, ya, recession, kesan jangka masa panjang recession. Dan sebenarnya IMF, World Bank telah pun mengisytiharkan berlakunya recession, ya. Dan tidak mahu tidak kita perlu faham bahawa situasi sekarang adalah situasi krisis. Jadi kerajaan perlu membantu individu, perlu membantu syarikat di mana kerajaan memerlukan kewangan. Jadi cabaran untuk pihak kerajaan adalah tekanan fiskal. Jadi tekanan fiskal yang berlaku untuk pihak kerajaan, persoalan pertama yang perlu dijawab oleh pihak kerajaan, dari mana mereka boleh mendapatkan duit untuk disalurkan kepada semua pihak. Itu adalah cabaran pertama. Dan kita tahu terutamanya di Malaysia yang sebelum ini yang kita mempunyai target target fiscal deficit tertentu, ya, sebanyak 3 kalau saya tak silap 3.2% dia. Tidak lagi menjadi relevan pada ketika ini, dan tidak mahu tidak kerajaan mungkin terpaksa berhutang. Dan kita perlu faham consequences, kesan jangka masa panjang juga perlu hutang. Pertama, kita perlu tahu daripada siapa kerajaan berhutang, berapa banyak kerajaan berhutang, ya, dan ini akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada pihak kerajaan. Jadi, apabila kita faham apa yang tekanan yang berlaku pada pihak kerajaan, ya, kita faham sebenarnya kerajaan yang bijak, mereka akan memastikan berlaku pengurusan fiskal yang baik, ya, dengan tidak sewenang-wenangnya untuk berhutang
dan menggunakan ruang tersebut untuk diberikan kepada semua pihak. Tetapi kerajaan perlu mengawal sebab kita juga tidak mahu adanya kesan jangka masa panjang yang tidak baik buat negara. Kerana contohnya apabila kita berhutang dengan pihak luar, ya, ia akan memberi kesan kepada sekiranya kita berhutang kepada pihak luar. Sekiranya pertama kita risiko kebergantungan kepada pihak luar. Kedua, adanya risiko untuk dari segi kadar mata wang kita. Kerana apabila duit kita banyak keluar dalam jangka masa yang panjang akan mengurangkan lagi kadar mata wang negara kita, akan menyebabkan kita tidak mempunyai kuasa membeli yang besar, ya. Dan ini akan menyebabkan kesan kepada import, ekspor, ya, pergerakan manusia rakyat kita keluar dan ke dalam negara. Jadi kita perlu faham, tidak mahu tidak, dalam jangka masa panjang kerajaan perlu mencari satu sumber pendapatan yang lebih stabil. Dan kita tahu sebelum ini kerajaan telah melakukan GST yang telah pun dibatalkan dengan mewujudkan semula SST, dan kita lihat situasi semasa juga dengan kadar harga minyak yang sangat rendah yang memberi tekanan kepada Petronas dan akhirnya akan memberi tekanan juga kepada pendapatan kerajaan, ya, yang bergantung kepada Petronas, dan ini juga sudah pasti akan memberi tekanan kepada untuk fiskal pihak kerajaan, dan kerajaan tidak perlu mencari sumber dana yang lebih stabil. Dan saya jangkakan sudah tentu GST akan diwujudkan semula. Dan sebagai rakyat individu yang faham tentang situasi ini, kita perlu bersikap lebih rasional dan memahami situasi, ya. Walaupun kerajaan boleh membantu kita sekarang, pada masa akan datang kita juga perlu membantu pihak kerajaan dengan membayar cukai. Kerana tidak mahu tidak, ya, sekiranya kita tidak membayar cukai, maka kerajaan terpaksa mencari sumber yang lain dan kita tidak mahu kerajaan berlaku kebergantungan yang sangat tinggi kepada pihak luar, ya, dengan melalui pinjaman-pinjaman tertentu. Baik, jadi kesan yang kita lihat juga, ya, itu sebab kita perlu untuk memahami kesan kepada individu juga, ataupun peluang yang kita boleh buat. Kita perlu faham kesan jangka masa panjang dan kesan jangka masa sederhana. Jadi untuk memahami kesan itu kita perlu faham secara menyeluruh apa yang berlaku kepada pihak swasta, pihak perniagaan dan juga pihak kerajaan, ya. Okey. Jadi kita mahu kupas seterusnya, ya, tentang apakah sebenarnya peluang yang boleh diambil melalui COVID-19 ini. Pertama, bila saya kata peluang, jangan terlalu positif untuk memahami bahawa peluang seolah-olah kita boleh kembali kepada normal. Tidak. Tapi saya cuma katakan bahawa dalam segala situasi ada pro and cons, ya, ada baik dan buruk, dan kita sentiasa boleh mengambil peluang dalam apa saja yang berlaku. Maaf. Baik. Jadi sekarang kita mahu kupas apakah peluang yang boleh diambil. Kita akan cuba faham sekali lagi melalui segmen-segmen perniagaan, ya, swasta, kerajaan, individu. Jadi pertama, untuk pihak peniaga, swasta atau perniagaan, kita perlu faham dalam suasana krisis begini, terutamanya dengan PKP. Apabila aktiviti ekonomi diterhadkan, berlaku limitation, maka tidak mahu tidak, kita perlu berubah. Bermakna sekiranya aktiviti perniagaan yang dilakukan sebelum ini tidak dapat dilakukan, kita perlu fikir apakah yang boleh dilakukan, ya. Tapi ini bergantung kepada agility, kepada flexibility sesebuah entiti perniagaan sama ada kecil ataupun besar, ya, untuk berubah, pivot, ya. Jadi kita perlu faham dalam situasi sebegini. Okey, kemungkinan ia lebih terhad dalam situasi PKP. Tapi seperti saya katakan tadi, walaupun setelah tamat PKP, kita akan berlaku perubahan yang sangat besar terhadap cara kita bekerja, ya, dalam aktiviti perniagaan kita. Maka kita perlu berubah. Tidak mahu tidak, perlu berlaku transformasi dalam perniagaan, sama ada kecil ataupun sederhana. Pertama, perlu adanya fokus, ya. Fokus melihat kepada keperluan manusia mungkin berubah. Ya, contoh dalam situasi PKP, keperluan dalam banyak-banyak keperluan harian diperlukan, ya, apa yang penting adalah basic needs.
Akhirnya dalam situasi PKP, apa yang dicari adalah basic needs. Basic needs adalah makanan, ya, pakaian. Pakaian pun maksudnya bukan pakaian yang untuk berhias, ya, tapi pakaian lebih kepada untuk melakukan aktiviti harian, um, tempat tinggal yang lebih selesa, ya. Maka ini adalah menjadi satu kerana tempat tinggal itu juga kemungkinan besar menjadi tempat mereka bekerja, maka ini adalah menjadi perubahan sikap ataupun aktiviti harian manusia. Dan kita perlu faham mencari peluang perlu adanya analisis top down, ya. Kita perlu faham ini adalah analisis top down dan perlu juga ada bottoms up dengan memahami situasi, kapasiti entiti atau syarikat perniagaan yang kita ada. Jadi pertama kita perlu adanya target market yang baru, yang lebih stabil, ya. Sekiranya kita mampu, ini tidak boleh berlaku kepada semua industri, kepada semua perniagaan, ya, tetapi ia adalah satu perkara yang penting. Jadi untuk difikirkan oleh perniagaan. Jadi untuk top down perlu faham apakah target market baru yang boleh dipelopori, ya. Dan bottoms up, apa yang perlu difikirkan, apakah kapasiti yang ada pada sesebuah perniagaan, sama ada dari segi manusia, tenaga kerja manusia, sama ada dari segi infrastruktur dan sama dari segi machineries, equipments, ya. Sekiranya mereka adalah sebuah kilang, mereka mempunyai mesin-mesin tertentu. Sekiranya mereka merupakan kilang baju, mereka mempunyai tukang jahit dan bahan-bahan untuk menjahit dan sebagainya. Sekiranya mereka mempunyai proses tertentu yang boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Dan kita lihat ada beberapa perniagaan yang mengambil peluang, ya. Contohnya mereka syarikat kosmetik yang mengeluarkan sanitizer. Kita lihat syarikat-syarikat pakaian yang menghasilkan PPE, yang sama ada mereka melakukan ini untuk bukan untuk profit, ya, not for profit ataupun untuk keuntungan. Itu bergantung kepada mereka. Tetapi apa yang saya ingin jelaskan di sini bahawa peluang itu ada, cuma kita perlu pivot, ya, perlu berubah. Dan perubahan itu boleh dilakukan sekiranya ada ciri-ciri seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi resources, dari segi peralatan, dari segi proses, ya. Okey, jadi itu adalah antara peluang yang boleh diambil. Tetapi seperti saya katakan tadi, ia mungkin tidak teraplikasi kepada semua jenis perniagaan, ya. Maka perlu dilihat bagaimanakah cara lain yang perlu dipivot, bermaksud apakah yang boleh dilakukan, ya, sementara berlaku PKP ini, dan persediaan untuk meneruskan perniagaan selepas berlaku PKP ini dalam suasana yang berbeza, ya. Jadi bermakna peniaga perlu faham perubahan yang berlaku selepas PKP, ya, di mana saya rasa seperti saya katakan tadi, kemungkinan besar adalah perubahan, gaya hidup, gaya bekerja dan sebagainya. Maka perlu difikirkan bagaimanakah mereka mahu mengadaptasikan perniagaan mereka dalam situasi begini. Dan tidak mahu tidak, digitalization adalah perkara yang sangat penting untuk semua perniagaan, sama ada perniagaan yang besar ataupun yang kecil, ya. Dan ini adalah sangat penting, ya. Bermakna syarikat atau perniagaan semua mesti bersedia untuk mendigitasikan perniagaan mereka, sama ada dari segi operasi dalaman ataupun dari segi penjualan, dan interaksi bersama dengan klien ataupun pelanggan mereka, ya. Jadi itu perlu berlaku, dan tidak mahu tidak PKP ini adalah satu masa untuk mereka bersedia supaya apabila tamat sahaja PKP, ya, mereka sudah bersedia untuk menghadapi situasi yang berbeza ini. Kedua, apa yang saya ingin kongsikan, kupas, adalah peluang yang ada untuk individu, ya. Untuk individu, apa yang kita tahu, pertama, sebenarnya dari segi kewangan individu, ada beberapa perkara yang boleh kita lihat dari segi kewangan peribadi ataupun household, isi rumah. Kita boleh melihat semula kewangan kita, merancang semula kewangan kita. Kerana pertama, kita tahu adanya moratorium dari pihak kerajaan yang membantu kita untuk memberikan kita lebih banyak
cash flow, boleh banyak uh, cash untuk kita gunakan dalam masa 6 bulan akan daripada sekarang hingga 6 bulan akan datang. Dan kedua, sebenarnya kemungkinan ada lebih banyak savings, simpanan yang boleh dilakukan, penjimatan yang boleh dilakukan dengan mengurangkan beberapa kos, terutama kos transportation, apabila kita mahu pergi bekerja, kos minyak, kos parking, kos tol dan sebagainya. Semua itu memberikan kita penjimatan. Dan kepada individu, apakah yang kita boleh lakukan dengan penjimatan ini, ya. Jadi apa yang boleh dilakukan semasa tempoh PKP ini adalah untuk melihat, mereview semula keuangan individu dan isi rumah. Sekiranya mempunyai, yang paling pertama adalah untuk menguruskan hutang. Hutang, kita perlu faham ada hutang yang baik dan hutang yang tidak baik, dan kita perlu langsaikan hutang yang tidak baik. Ya, betul, kita ada moratorium yang mungkin boleh ambil peluang masa lebih sedikit untuk kumpulkan cash yang lebih, tetapi selepas tamatnya moratorium sepatutnya kita keluar, dengan keadaan keuangan isi rumah yang lebih baik, tetapi saya cakap, seperti saya katakan, ini mungkin lebih relevan kepada mereka yang makan gaji yang tidak terjejas dengan sumber pendapatan mereka, Jadi tetapi walaupun katakanlah gaji mereka berkurang, ini juga adalah masa yang terbaik untuk mereview semula keuangan anda, dengan penjimatan ada dan moratorium yang diberikan oleh pihak-pihak bank, Jadi jadi apa yang perlu dilakukan? Review kewangan, kurangkan, langsaikan hutang-hutang yang jahat, hutang yang tidak baik seperti credit card dan personal loan, kemudian ambil masa juga untuk restructure keuangan anda bersama pihak bank sekiranya diperlukan, dan duit-duit lebih yang dapat melalui moratorium ini boleh disimpan. Pastikan kita mempunyai simpanan kecemasan, sekurang-kurangnya 6 bulan untuk penggunaan isi rumah, household expenses for 6 months kita perlu simpan, dan sekiranya kita mempunyai wang yang lebih, kita boleh simpan lagi, sekurang-kurangnya cukup, dan kita boleh belanja. Perlu berlaku pengagihan yang baik, Kita sebenarnya apabila kerajaan memberikan moratorium ini, bukan sebenarnya kerajaan mahu kita simpan duit, tapi kerajaan mahu kita belanja. Jadi kita perlu ada berlaku pengagihan yang sama rata, yang baik, pasti untuk memastikan kita dapat mengurangkan, mengestabilkan keuangan isi rumah, dan pada masa yang sama kita juga dapat belanja untuk memastikan kelangsungan ekonomi. Kita perlu bantu PKS, peniaga-peniaga mikro ini untuk terus melangsungkan kehidupan mereka, dan juga terus kita membayar kepada servis-servis tertentu untuk memastikan aktiviti ekonomi terus rancak dan berlaku. Baik, seterusnya peluang. Akhirnya saya nak cerita tentang peluang kepada pihak kerajaan. Dalam situasi PKP, fokus mereka adalah membantu golongan tertentu untuk kelangsungan, survival, dan fokus yang lebih utama yang perlu mereka lakukan adalah untuk merancang apakah bentuk ataupun arah hala tuju yang ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan selepas berlakunya PKP. Contohnya, seperti saya katakan tadi, tidak mahu tidak, digitalization adalah satu perkara yang penting untuk pihak swasta. Jadi perlu adanya bantuan pihak kerajaan untuk memastikan perniagaan, pihak swasta, entiti perniagaan semua dapat memastikan mereka dapat membuat perubahan ini. Ini termasuk untuk peniaga-peniaga kecil juga. Jadi tidak mahu tidak infrastruktur perlu dipastikan diberikan kepada semua pihak di bandar, di luar bandar. Jadi investment dalam 5G, infrastruktur dan sebagainya adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, dan memastikan internet penetration kita 100%, memastikan semua golongan tidak tercicir. Mereka perlu mendapat akses.
kepada online access. Kerana tidak mahu tidak, contohnya dari segi pendidikan, kita pun tidak tahu sekiranya PKP dilanjutkan, maka tidak mahu tidak pendidikan perlu dilakukan secara online, dan untuk melakukan pendidikan secara online mereka perlu mempunyai akses kepada internet. Dan bukan setakat internet, mereka juga perlu mempunyai akses kepada telefon ataupun komputer dan sebagainya. Dan maka tidak mahu tidak, kerajaan perlu memastikan perkara ini berlaku, ya. Dan bukan sahaja untuk perniagaan, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan pendidikan, malah kelangsungan kesihatan dan sebagainya. Sebab ada juga yang saya baca, contoh perubahan yang berlaku dalam kesihatan boleh konsultasi kesihatan awal boleh dilakukan melalui online, ya. Yang merupakan satu option yang boleh difikirkan dan boleh dilaksanakan, dan mengurangkan juga kos. Contoh, sekiranya mereka berada di pedalaman dan sebagainya, mereka tidak perlu untuk bergerak jauh untuk pergi ke hospital dan sebagainya untuk mendapatkan konsultasi awal. Itu antara perubahan-perubahan yang berlaku, dan hanya boleh berlaku sekiranya kita ada infrastruktur yang cukup. Kedua adalah kerajaan perlu fokus kepada perubahan. Disebabkan berlakunya perubahan gaya hidup dan sebagainya, maka kerajaan perlu fokus lebih banyak kepada perubahan struktur ekonomi. Jadi tidak mahu tidak, dengan adanya digitalization dan sebagainya, apa yang berlaku adalah perlunya ada upskilling kepada semua orang, ya, sama ada peniaga kecil kepada pekerja profesional dan syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Perlunya adanya upskilling di mana semua perlu mempunyai pengetahuan yang meluas, ataupun ada pengetahuan yang minimal untuk mereka mengendalikan sistem, teknologi dan sebagainya. Maka itu perlu menjadi keutamaan buat pihak kerajaan untuk memastikan kelangsungan ekonomi itu dapat dilakukan melalui online. Dan bermakna kerajaan perlu memastikan infrastruktur, upskilling of people, ya, dan juga perlu memastikan struktur ekonomi itu ataupun perubahan ekonomi berlaku dengan baik, dengan memberikan support, ya, kepada ekonomi-ekonomi digital, ya, berikan kesan kepada ekonomi-ekonomi lain yang mungkin akan wujud selepas berakhirnya PKP, dan bagi meneruskan pengurusan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi itu sedikit sebanyak apa yang saya telah kongsikan, dari segi cabaran dan juga peluang yang ada. Dan sebenarnya ini adalah masa yang terbaik untuk review. Untuk individu, isi rumah, ya, review keuangan masing-masing. Untuk review perniagaan masing-masing, sebab akan berlaku perubahan yang sangat besar, ya. Dan untuk kerajaan untuk review juga ekonomi negara, ya, lihat kepada industri mana yang hendak diangkat, yang hendak diutamakan, ya, dan kita perlu, ya, sama-sama memberikan bantuan, ya, sama ada daripada rakyat kepada pihak kerajaan, dan kerajaan juga perlu memberikan bantuan kepada perniagaan dan juga kepada rakyat. Dan kita harap, ya, sama-sama agar pertama kita dapat menangani COVID-19 ini sebaiknya, ya, dan kita terus berikan sokongan kepada frontliners kita yang berkorban, ya, kerana mereka telah memberikan pengorbanan dari segi masa, ya, dan juga pengorbanan berpisah, ya, kemungkinan ada yang terpaksa berpisah dengan ahli keluarga mereka, dan ini semua adalah pengorbanan yang mungkin sebenarnya tidak dapat juga dibayar dengan wang ataupun kewangan, tetapi kita mohon supaya mereka semua dirahmati Allah SWT, ya, dan terus diberikan hidayah dan kekuatan untuk kita sama-sama menangani COVID-19 ini. Jadi untuk mengakhiri, saya rasa macam tak ada soalan dalam komen ini, ya. Jadi mungkin boleh diteruskan dengan soalan selepas tamatnya sesi ini.
boleh post kepada Facebook Maksa, kita boleh terus berbincang. Dan mungkin kalau ada yang berminat, kita boleh lakukan sesi live ataupun sesi mengopi online. Boleh kita sama-sama bincang tentang apakah yang kita boleh lakukan untuk ekonomi negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.